Ketibaan Amir Khalaqah diiringi oleh Presiden Universiti Islam Malaysia dan rombongan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang Amir Khalaqah dan tetamu-tetamu HBI Halaqah Bicara Islam siri yang ke-8 yang kita adakan pada pagi ini. Kita mulakan program kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab untuk mendapat keberkatan. Selain daripada itu, kita hadiahkan kepada tokoh kesusastraan Melayu Allahyarham Tan Sri Abdullah Husin. Al-Fatihah. Ismail Husin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amir Khalaqah, Presiden UAM, naib-naib Presiden, tetamu-tetamu HBI kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat berada di Universiti Islam Malaysia Cyberjaya untuk kita penuhi satu program HBI siri yang ke-8. Gelap gelita amat dahsyat nampak kelihatan di ruang angkasa. Tokoh kita Tan Sri Rahman Arsyad dalam pendidikan banyak jasa. Hadirin dan hadirat sekalian, hari ini Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Presiden Universiti Islam Malaysia sendiri akan mengendalikan sesi halaqah kita pada pagi ini. Saya dengan hormatnya menjemput yang berbahagia Tan Sri untuk mempersilakan Amir halaqah kita pada pagi ini naik ke pentas. Seterusnya mengendalikan sesi ini sehingga selesai. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang saya hormati, Tan Sri Rahman Arsyad, itu panggilan saya kepada beliau. Walaupun gelaran beliau panjang, tapi yang selesa bagi saya ialah menyebut Tan Sri Rahman Arsyad. Terima kasih Tan Sri kerana sudi datang dalam majlis HBI yang sebenarnya bukan halaqah bicara Islam, tapi halaqah bicara intelek. Correction. I think Master of Ceremony has wrongly stated that by saying halaqah bicara Islam. It is not halaqah bicara Islam, tapi sebenarnya halaqah bicara intelek.
Yang berbahagia tuan-tuan profesor-profesor dan saudara-saudara sekalian. Ini salah satu daripada siri yang telah dibuat beberapa kali sebagai siri bulanan. Dan kali ini sengaja kita pilih seorang tokoh yang sudah diberi kepercayaan semula untuk memimpin Majlis Pendidikan Negara, Tan Sri Rahman Arsyad. Tidak ada orang lain. Kalau nak menceritakan keluarbiasaan, tapi bukan mukjizat, mukjizat lain maknanya, yang ada pada Tan Sri memang panjang. Tapi secara khusus saya ingin menyatakan kebanggaan saya kerana di Malaysia pada masa ini masih ada seorang yang terus-menerus memainkan peranan sebagai tokoh yang tidak kunjung padam menunjukkan komitmennya dalam bidang pendidikan. Memang satu perkara yang luar biasa. Seorang yang telah pernah dilantik menjadi pengerusi Majlis Penasihat Pendidikan Negara, kemudian dilantik lagi. He was again re-elected as the President of the National Council for Education in Malaysia. Tahniah kepada Tan Sri Rahman Arsyad. Ada kalanya bila dilantik kali yang kedua, biasanya orang berkata bahawa tentulah sengat kali yang kedua itu tak begitu bisa seperti sengat yang pertama. Tapi saya melihat kepada kekacakan beliau dan kekuatan serta tenaga yang masih ada pada beliau, saya fikir mungkin sengat kali kedua ini lebih bisa daripada sengat yang pertama dahulu. Mana nak tahu? Oleh kerana itu kita nak berkongsi dengan beliau menerusi majlis HBI ini, iaitu satu sesi yang sebenarnya penting untuk kita mendengar sendiri daripada punca yang sebenar mengenai dengan sesuatu perkara, bukan hanya bergantung kepada saluran-saluran yang kedua tentang pendidikan. Walaupun saya bukan pakar pendidikan, tapi saya percaya pendidikan menjadi salah satu daripada rukun yang menentukan direction negara. Kalau, maafkan saya Tan Sri, kalau falsafah pendidikan itu tidak ditangani secara profesional dalam menentukan direction pendidikan dalam mana-mana negara, maka yang akan menanggung bebannya ialah negara. Segalanya berpunca daripada pendidikan. Bukan nak angkat pendidikan kerana Tan Sri Rahman ada bersama dengan kita, tapi sebenarnya seperti yang kita ketahui, memang pendidikan adalah satu bidang yang merupakan long term investment di mana-mana negara pun. Kalau tidak ada satu usaha yang jelas dalam pendidikan seperti di Malaysia ini, saya tak fikir Malaysia boleh capai ke tahap ini. Everything started with education. Dan kalau orang mengkaji sejarah negara seperti Malaysia ini, mereka akan bersua tentang kisah pembelajaran, sama ada di rumah atau di kampung dan di mana-mana saja, yang menunjukkan bahawa segalanya bermula dengan pendidikan. Dengan lain perkataan, adanya guru dan ada murid, walaupun keadaannya berbeza. Jadi hari ini, kerana saya bukan penceramah Tan Sri, saya hanya sekadar untuk menyatakan penghargaan di pihak universiti ini, sebuah universiti yang baru yang akan fokus kepada pendidikan, kepada penyelidikan dan kepada urusan-urusan yang berkaitan dengan sesi ilmu, bukan hanya bergantung kepada ijazah. Kerana ijazah sebenarnya, untuk makluman tuan-tuan, sudah ramai players dalam negara ini. Di sini pun ada tawaran untuk ijazah, tapi ia merupakan satu
aspek yang mungkin menjadi secondary saja. Tapi sesi ilmu ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan mission pusat ilmu yang sebenarnya. Kerana pusat pengajian bermula dengan sesi ilmu di mana-mana pun, tidak terhad kepada siapa saja dan tidak terhad kepada bidang yang tertentu. Dan sekarang ini kita ada seorang lagi mantan Ketua Pengarah Pendidikan, Tan Sri Aminuddin. Ini semuanya warga pendidikan yang sukar nak saya sebut tentang sumbangan mereka. Jadi saya tak perlu panjang, Tan Sri. Saya akanlah beri peluang sepenuhnya kepada Tan Sri untuk katakan apa sahaja yang beliau fikir sesuai, ataupun nak mengata pun tak apa. Kata mengata secara berteraskan kepada teori pendidikan. Saya fikir sesi ini sesi yang eksklusif untuk warga pendidikan, dan ia boleh membantu warga universiti dan juga yang datang hari ini untuk melihat ke arah mana pergerakan pendidikan dalam negara kita daripada punca yang mempunyai authority dalam bidang pendidikan menerusi Majlis Pendidikan Negara. Terima kasih, dan saya bagi pihak HBI dengan hormatnya mempersilakan Tan Sri memulakan bicaranya. Masa terpulang pada keselesaan Tan Sri, dan selepas itu saya akan beri ruang pada pihak yang hadir untuk mengemukakan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada Tan Sri Sukno, bukan atas apa yang dikatakan untuk saya, tapi atas yang tidak dikatakan untuk saya. Kerana dia tahu saya sejak lama dulu, dan saya dah berkenalan dengan beliau puluhan tahun semasa beliau menjadi Timbalan Naib Chancellor UKM. Dan pada ketika itu kami sering berjumpa, dan bila kami berjumpa, kami kata mengata antara satu dengan lain. Atas kelangsungan itulah maka hari ini dia masih ingat dan masih tersebut untuk saya terus berkata dan mengata beliau. Hadirin selamat sekalian, kita berkumpul dengan tujuan untuk mendengar sedikit tentang pandangan dan pendidikan hari ini. Saya risau bila saya diundang tadi mengatakan bahawa saya akan bercakap tentang Islam, dan saya rasanya saya nak pulang balik. Tapi Tan Sri Sukno tahan, katanya saya akan ubah sedikit, kerana saya beri tajuk awalnya tidak menyentuh Islam sama sekali. Kalau disentuh, saya tak berkemampuan memenuhi keperluan semua. Hadirin, negara kita sedang maju, dan maju dengan secara yang berkembang dengan begitu pantas. Bila negara maju, masyarakat juga maju. Dan bila masyarakat maju, maka masyarakat akan minta sesuatu dalam bentuk pendidikan untuk terus memajukan masyarakat dan negara. Inilah yang dilakukan. Saya nak menyentuh bidang pendidikan khusus kerana saya percaya bahawa untuk masyarakat itu maju, dua bidang penting antara banyak yang lain: pengetahuan atau ilmu dan ekonomi. Tapi ekonomi tidak mudah tercapai. Tapi saya percaya dengan pendidikan yang sempurna, yang kurang maju dapat dimajukan, dan mereka juga akan menjadi orang yang berkebolehan, punya pengetahuan, dan ekonomi boleh dibentuk untuk masa yang akan datang. Malaysia nak menjadikan Malaysia ini sebagai education hub atau pusat pendidikan. Dan pusat pendidikan ini berarti bahawa dia menjadi tempat tumpuan bagi bukan saja orang negara, bahkan orang luar negara mencari ilmu dan mendapat pengetahuan dari pendidikan di Malaysia. Dan untuk ini, kejarannya bukan setakat Malaysia semata-mata, malah dunia yang luas. Usaha ini telah pun dilakukan sejak dulu lagi, kerana kita lihat gabungan antara universiti tempatan
dengan universiti luar. Malah ada college yang adakan gabungan dengan tujuan pada akhirnya universiti luar akan memberikan ijazah dengan pendidikan dilakukan sebahagian sini, sebahagian di luar. Dan hari ini itu sudah menjadi perkara biasa. Dan college-college yang pada dulunya mengadakan gabungan seperti ini telah bergerak menjadi university college secara sendirian dan hari ini telah menjadi universiti swasta. Di samping itu, universiti pemerintah juga, awam juga berkembang dan menambah bilangan. Dengan usaha bahawa inilah tujuannya menjadikan education hub. Dan hari ini, selepas menjadi education hub atau pusat pendidikan, tarafnya agak meningkat. Dan kepercayaan dari dunia luar bertambah. Kerana hari ini, tiap-tiap universiti, kalau kita lihat, yang maju, walaupun swasta, mempunyai pelajarnya datang ni tidak kurang dari 50 negeri. Dan ini berarti bahawa kita telah diterima. Dan orang-orang luar telah belajar di negeri ini kerana memikirkan taraf yang diberikan oleh pendidikan negeri ini tinggi sekali. Saudara, di samping itu, di samping ada pakatan luar dan dalam antara universiti, kerajaan juga hari ini telah mendapat perkembangan yang baru, penubuhan universiti luar di Malaysia. Ini universiti yang datang untuk membuka cawangan di Malaysia ini bukan sembarangan sebenarnya. Kerana kerajaan mengadakan tapisan. Ada universiti yang datang, yang mau datang tapi tak dibenarkan. Ada universiti yang datang tapi dinilai. Malah beritahu apa bidang-bidang atau khususan yang harus diberikan perhatian lebih daripada yang lain. Maka itu bukan yang datang itu kerana mau datang saja, tapi dipilih untuk datang. Hadirin, di situ di peringkat universiti dan kita mengejar taraf world class. Itu di peringkat universiti. Jadi universiti yang datang itu yang terpilih. Universiti dalam negeri juga digalakkan meningkatkan mutunya supaya mendapat orang-orang luar yang datang diberikan perhatian. Sekolah juga dipertingkatkan untuk sampai ke tahap antarabangsa. Malah ada international school, sekolah antarabangsa, dengan tujuan memudahkan kita sampai ke tahap yang dikatakan world class. Kerajaan pula memikirkan bahawa ini bukan harus satu perjuangan dilakukan oleh sekolah antarabangsa semata-mata. Malah kementerian juga harus bergerak ke arah itu. Maka hari ini kita dengar ada SBT, Sekolah Berprestasi Tinggi, sekolah kluster, yang sengaja dipilih dengan asas-asas tertentu dan kemudian diatur, dibimbing, dipimpin dengan sempurna agar dapat dipertingkatkan kebolehannya ke tahap yang dapat digerakkan ke arah world class. Ini dilakukan oleh kementerian. Dan bilangan ini bertambah sepanjang waktu. Setahu saya, pada hari ini, hampir 300 buah sekolah telah dipilih untuk ke tahap ini dan akan dipertingkatkan lagi. Ini ialah usaha untuk mencapai tahap world standard. Tapi dalam kita nak mencapai world standard ni, kadang-kadang saya tanya, kalau kita nak kejar world standard, ada sekolah boleh kejar, ada sekolah tak boleh. Jadi, kalau ada world standard, apa national standard? Saya belum dengar di mana-mana diperkatakan apa national standard. Untuk saya ini penting, kerana kita harus bergerak untuk mencapai national standard dulu, sebelum kita fikirkan world standard. Hari ini, kalau kita lihat dari laporan luar negara, dari penilaian dilakukan dari luar, Malaysia diatasi oleh tidak kurang daripada 6 negara di Asia ini. 1, Singapura. 2, Hong Kong. 3, Korea Selatan. 4, bukan negeri tapi sebahagian, Shanghai. 5, Jepun.
malah juga Thailand. Untuk saya, kalau Singapura maju, saya tak persoalkan. Sebab dia tidak ada luar bandar dan masalahnya berlainan. Demikian juga Hong Kong, demikian juga Jepun. Tapi Thailand dah meningkat mengatasi Malaysia. Saya risau. Saya risau, jadi hari ini kita mau kejar international standard. Saya percaya negara yang maju ini, Korea Selatan dan sebagainya, menjadi maju pada permulaannya tidak pun memikirkan international standard atau world standard. Dia mikirkan untuk majukan prestasi pendidikan di negaranya sendiri. Dan selepas sampai tahap yang sesuai, maka dunia mengiktiraf. Gerakannya bukan ke arah dunia. Gerakannya lah untuk membaiki keadaan negara itu sendiri. Jadi hari ini, di samping kita fikirkan world standard, saya perlu kita fikirkan apa national standard yang perlu dicapai oleh semua sekolah. Hadirin, dalam kajian untuk majukan persekolahan ini, dalam usaha mengejar world standard, kita adakan blueprint. Blueprint ini melahirkan sasaran 5 atau 6 bidang antara banyak yang lain. Saya tak mau mengupas semuanya, tapi saya biasa bayangkan beberapa bidang yang harus kita beri kajian. Pertama, membicarakan access to education, penyertaan yang meluas dalam bidang pendidikan. Saya tak apa risau. Sebab pada hari ini 94% dari murid-murid mengikut umurnya yang ada di sekolah rendah. 94%. Mungkin tidak 100%, tapi saya percaya juga di rumah ada pendidikan yang diberikan secara berasingan. Jadi persekolahan itu ada. Lebih dari 94, hampir-hampir 100%. Ada pergerakan seperti itu. Saya tak katakan sampai betul 100%, tapi ada pergerakannya. Jadi 94% sekolah rendah, 87% sekolah menengah rendah, dan 78% menengah atas. Untuk saya, ini bilangan yang baik. Tak begitu merisaukan. Tapi juga blueprint ini mencadangkan sasaran yang lain. Satu, quality of education. Mutu pendidikan yang kita berikan. Dan yang satu lagi yang juga merisaukan saya ialah equitable opportunity. Penyerataan peluang. Saya risau oleh kerana saya nak kaitkan dua bidang ini. Kita ada sekolah besar, ada sekolah kecil. Ada sekolah dalam bandar, ada sekolah luar bandar. Ada sekolah yang di kawasan yang terpencil, ada kawasan tempat yang maju. Dan kesemuanya ini, pendidikan dan mutu pendidikan tak akan sama. Nak menjadikan kesamaan, susah nak dicapai. Namun demikian, itu ialah sasaran. Usaha harus dilakukan. Dan oleh kerana itu, jaminan untuk mencapai dan mengatasi sasaran ini adalah menjadi satu cabaran yang paling susah. Untuk menyamakan mutu pendidikan di semua sekolah. Susah. Usaha harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Saya nak kaitkan dengan equitable distribution opportunity. Persamarataan peluang. Kalau mutu berbeza oleh kerana keadaan, maka peluang tidak akan sama. Tapi mutu beza kerana beberapa sebab. Pertamanya, kita ada sekolah kecil dan besar. Sekolah luar bandar, sekolah dalam bandar. Sekolah tempat yang miskin, sekolah yang pedalaman. Dan ini tak maju sekolah ini bukan salah sekolah. Tapi ini keadaan yang menentukan. Pertama, mungkin suasananya, masyarakatnya miskin. Yang kedua, mungkin bapa juga tidak punya pelajaran yang boleh memimpin anak-anak. Tiga, oleh kerana kesibukan,
pagi bekerja, petang bekerja, tumpuan perhatian untuk anak-anak, tidak ada. Keempat, berkali nak sampai ke sekolah itu pun susah. Bahawa itu pendedahan, bukan pengetahuan tambahannya, mungkin sukar. Dan yang kelima, barangkali ini juga menjadi satu perhatian. Kadang-kadang sekolah ini keadaan sosialnya tidak begitu menarik. Jadi gerakan tak ada. Jadi ini bukan salah orang itu. Ini salah keadaan. Tapi harus dibenarkan keadaan demikian. Untuk berterusan, kita harus pikirkan. Jadi untuk saya, ada lain bidang yang juga menjadi sasaran yang paling susah. Pertamanya, perpaduan. Ini juga sasaran yang dilahirkan dalam blueprint itu. Dan kemudian kecekapan. Tapi ini boleh kita kaji kemudian nanti. Saudara, saya nak balik ke national standard tadi. Saya rasa kalau kita biarkan itu menjadi satu cabaran yang mendesak untuk kalau tak diatasi, maka keadaan akan melarat. Maka perlu diadakan langkah-langkah tertentu untuk kita tentukan apa national standard. Hari ini saya belum dengar sebutan national standard yang dikejar. Tidak ada. Masing-masing nak mencari world standard. Belum pernah saya dengar mengatakan ini standard kebangsaan yang harus dicapai oleh sekolah. Tidak ada. Tapi saya nak bergerak dari itu. Di UPSR ada 5A yang paling tinggi. Saya nak mula di sekolah rendah sebenarnya. Sebab permulaan itu harus dari situ. Jadi saya kira kalau 5A itu ialah pencapaian yang terbaik, 3A pertengahannya. Jadi sekolah yang dapat kurang dari 3A, kalau bilangannya lebih 50%, maka saya kira sekolah itu substandard. Kalau sekolah mendapat keputusan UPSR dengan jumlah peratusan 3A tak sampai lebih ke bawah, lebih daripada 50%, maka saya sekolah itu substandard. Untuk saya, kalau 50% ke atas dengan 3A, sekurang-kurangnya, itu barulah dikatakan standard, walaupun standard itu rendah. Dan kalau itu dikatakan substandard, maka untuk saya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita kaji bilangan sekolah seperti itu. Yang kedua, kita kaji bilangan murid tempat sekolah itu. Yang ketiga, kita kaji keadaan sekolah itu. Ini terdapat bukan setakat luar bandar. Adalah tempat-tempat yang tak maju dalam bandar sekalipun. Kalau dapat kita kenal ini, kita katakanlah jumlah sekolah ini kebanyakannya bilangan muridnya 300 ke bawah. Maka kita kiralah sekolah kecil yang 300 ke bawah sebagai sekolah yang perlu kita majukan. Di mana sekolah ini? Kalau dapat kita pastikan di mana sekolah ini, dan kalau bilangannya, hari ini kita tak tahu berapa ribu sekolah rendah yang ada, dan Sri Muhyiddin tahu. Tapi kalaulah 5,000 atau 10,000, kalau sekolah seperti ini berjumlah lebih 50% dari bilangan sekolah rendah semuanya, kita sakit. Dan kalau kita sakit, di manakah kita sakit ini? Cuba kita cari. Dan benar, patutkah kita biarkan sakit ini berterusan? Saya takut kalau ini datang di sekolah kecil, luar bandar dan tempat-tempat yang dalam bandar juga. Dan kalau ini ialah anak-anak orang miskin, dan kalau tidak tebus awal-awal, maka jurang perbezaan akan bertambah luas. Oleh itu, saya cukup fikirkan kalau boleh, diadakan satu rancangan khusus untuk sekolah kecil. Sebab ini dikatakan one rule doesn't fit all. Jadi harus dikira berasingan untuk majukan sekolah ini. Sebab keadaannya tak sama.
permulaannya susah. Dan saya jangka kalau permulaan tu susah, pastikan penghujungnya sama. Dan kalau kita biarkan dia susah, sampai bila harus kita biarkan keadaan seperti ini? Oleh itu saya fikir ada baiknya diadakan satu langkah dasar tertentu untuk sekolah yang tak sampai standard yang kita harapkan ini. Saya tekan demikian, hari ini kita ada SBT. Kita ada sekolah kluster. Malah selepas dipilih, kita beri bantuan. Tapi saya takut. Saya terlibat dengan sekolah kluster sebagai penasihat. Dan saya menjelajah dari tempat ke tempat, memberi pandangan dan cuba majukan sekolah sejauh mana yang saya boleh. Saya tahu sekolah ini harus menjadikan persediaan untuk universiti. Dengan saya tahu juga apa yang universiti perlukan. Kerana pada hari ini saya terlibat dengan 4 universiti. 1 dari Scotland, 1 dari swasta, 2 kerajaan. Jadi saya tahu apa universiti perlukan. Dan saya melihat ke belakang, adakah persediaan sesuai atau tidak. Tapi saya lihat kalau sekolah kluster, SBT, kebanyakannya sekolah dalam mana. Sebab mutunya tak tercapai. Jadi untuk menjadikan dia world class, sudah ada worldnya. Hanya sekolah yang tak maju ni, ada worldnya, tapi ada different world. Jadi kalau ini keadaan, siapa yang untung? Sekolah yang punya sejarah yang lama, sekolah yang besar-besar, sekolah yang maju-maju. Kita sebenarnya kadang-kadang memajukan yang dah maju. Kadang-kadang saya fikir kalau tak dimajukan pun dia akan maju juga. Saya takut yang tak maju, yang menunggu untuk dimajukan tu tak dimajukan. Sebab nak jadi sekolah kluster puluhan tahun pun belum tentu dapat. SBT lagi jauh. Kalau jauh, tidak ada bantuan. Tapi yang nak dimajukan, ini. Yang nak majukan, yang nak maju, tak maju pun akan maju. Di mana prioriti kita? Maka itulah saya katakan tadi, kita perlu adakan suatu dasar tertentu untuk sekolah yang tak maju, yang tak capai standard nasional yang kita perlukan. Dan apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan perguruannya, perhatikan kemudahan, perhatikan pimpinan, perhatikan alat-alat untuk membantu guru mengajar. Malah kadang-kadang saya rasa guru yang terbaik harus sekolah rendah. Kadang-kadang guru yang terbaik naik pangkat sekolah menengah. Tapi permulaan untuk belajar supaya dia tak bosan dan menggalakkan rendah. Jadi langkah kita harus kita betulkan. Yang kedua, saya hari ini melihat, dengar ada rancangan supaya pada ketika dulu sekolah rendah dan menengah, sekolah rendah biar 6 tahun, sekolah menengah 4 tahun. Pernah dikatakan demikian. Singapura tak lakukan demikian. Supaya percepatkan masuk pendidikan tinggi, kerana kita mengharapkan 40% dapat pendidikan tinggi. Kemudian diubah. Sekarang dengar pula pada kenapa tidak 6 tahun sekolah rendah, tapi menengah 6 tahun juga, tapi tidak ada STPM. Maka lepas tu terus ke diploma dan universiti. Jadi 6 campur 6. Dasar ini baik. Kerana 6 permulaan rendah ini ialah internasional. Di mana negeri pun 6. Dan kita kalau nak capai tahap internasional, ikut. Tapi saya risau sedikit. Saya risau oleh kerana sekolah rendah kita ini permulaannya bukan sama. Kalau permulaannya tempat yang maju, maka dia maju. Saya melihat sekolah seluruh negara dan saya pandang ada sekolah termaju. Kadang-kadang bukan kerana pimpinannya. Bukan juga kerana perguruannya.
Kerana masyarakatnya maju. Nak buat apa pun ada bantuan. Pulang rumah, komputer ada, apa pun ada, dan ibu ayah sentiasa memimpin. Bukan kerana gurunya maju. Ada. Sebab saya risau hari ni ada 2 jenis guru. Satu yang jadi guru kerana jadi guru. Satu lagi jadi guru kerana dapat kerja. Jadi ini. Jadi saya katakan begini, kalau itulah caranya, sekolah rendah ini berjenis-jenis. Ada tempat yang jin yang tak mau pergi. Apalagi manusia. Ada tempat yang masyarakatnya tak membantu sama sekali, tak mampu membantu. Ada masyarakat, anak-anaknya ke sekolah pagi, petang ada kerja lain. Ada masyarakat yang miskin, sama-sama anak beranak bekerja, bertungkus lumus. Jadi saya rasa kalau yang 6 tahun dalam bandar itu dia senang maju. Yang mula adakan prasekolah 4 tahun itu senang maju. Kalau di kampung-kampung yang tak pernah lihat surat khabar pun, kadang-kadang TV pun tak ada. Ada tapi kena berkumpul di dewan. Dan ibu bapa, kadang-kadang anak lebih tahu pada bapa. Dia bukan bapa nak memimpin. Bapa tak sekolah, anak baru sekolah. Oleh kerana keadaan beza-beza seperti ini, kalau kita gunakan satu ukuran 6 tahun untuk semua, susah. Maka saya nak fikirkan, ni terfikir, kenapa tak sekolah rendah ni 5 tahun sahaja? Bersebab saya katakan demikian. Ada sekolah rendah, lamanya murid tempat itu ialah zaman keseksaan kerana kemudahan tak sama. Untuk saya, sekolah menengah menjadi penyelamat. Anak kampung yang pindah sekolah menengah di bandar, maju. Dibiarkan kampung dengan keadaan sekolah rendah tak sempurna. Makin lama, makin dikerugian. Makin dia terdedah dengan keadaan yang tak menyenangkan, dengan segala kekurangan. Maka kalau dia pindah awal ke sekolah menengah, saya anggap ini satu penyelamatan. Dia selamatkan perbezaan antara sekolah menengah dan sekolah menengah tak banyak. Hanya bandar besar atau bandar kecil. Tapi kemudahannya hampir sama. Lebih lama sekolah rendah, lebih lama dia akan rugi. Dan lebih mudah dia pindah ke sekolah menengah, lebih cepat dia beruntung. Kurang-kurangnya ada pembelaan. Dan kalau tak maju juga, ada asrama dan sebagainya. Maka saya rasa kadang-kadang kita perlu ubah. Bukan sistem internasional atau antarabangsa. Sistem kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Tapi dengan satu syarat, kalau 5 tahun, keuntungannya rapat. Pertama, untuk saya, kalau katakan perpaduan, berarti lebih cepat dia masuk sekolah menengah, lebih cepat disamakan dalam satu sekolah. Lebih cepat kita menggerakkan perpaduan. Yang kedua, kita menyelamatkan dari keadaan persekolahan yang serba kekurangan. Yang ketiga, untuk saya, kalau 5 tahun, jadi sekolah menengah 6 jadi 7. Kalau 7, berarti 3 tahun untuk PMR, biasa sekarang. 4 tahun untuk menengah atas. Jadi kalau ada perancangan bidang teknikal pun 4 tahun ada artinya. 1 untuk channel diploma, 1 untuk channel ijazah. Jadi kalau begitu keadaannya, kalau jadi 4 tahun latihan untuk diploma, untuk bidang teknikal, dia akan jadi teknikal yang tahu dan lengkap. Tapi kalau 3 tahun, agak cetek sedikit. Dan untuk mereka yang berkebolehan dalam bidang teknikal itu, boleh juruskan bidang teknikal terus jadi engineer kesudahannya dengan 4 tahun persediaan di menengah rendah. Untuk saya, ini lebih rapi. Tapi itu pulanglah. Ini hanya pandangan. Di samping itu, saya juga fikirkan kalau bergerak awal, timbul soalan ini pula.
Yang kalau bergerak awal ni, ada yang boleh bergerak awal, ada yang tak boleh. Yang ada prasekolah, dia boleh bergerak awal. Masuk 5 tahun, tak apa untuk dia. Yang tak ada prasekolah, 5 tahun terlalu singkat. Betul? Saya terima. Maka itu, kalau ada sistem ini, maka haruslah ada syarat bahawa pemerintah perlu adakan prasekolah untuk semua. Kalau ada prasekolah, berarti 5 tahun, ada 7 tahun persekolahan. 7 dengan 7. Faedahnya telah dinyatakan. Tapi kalau tidak ada persediaan prasekolah, langkah 5 tahun ni jangan dilaksanakan. Dan prasekolah ini harus dilakukan bukan sambilan, dirancangkan tertentu. Maka saya anggap bahawa ini adalah bidang yang perlu diadakan sebagai permulaan untuk semua. Kerana kalau kita benarkan cara laissez-faire yang terdapat hari ini, ada yang masuk ke prasekolah 4 tahun. Ada yang tak masuk sekolah rendah, sekolah prasekolah bertahun-tahun. Dan kemudian kita katakan sama permulaannya. Saya ulangi, kalau permulaan tak sama, masa kan boleh kita harapkan hujungnya sama. Maka itulah saya minta tadi, kalau boleh difikirkan satu rancangan khas untuk yang tak maju. Dan ini harus menjadi perhatian pertama kita, bukan memajukan yang akan maju walaupun tak payah dimajukan. Hadirin, kita telah adakan bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Hari ini kita punya satu bahasa yang kita katakan kebangsaan. Tapi kita juga megah bahawa kita ada budaya orang Cina, budaya orang India, budaya orang Melayu. Patut tak kita fikirkan satu kebudayaan Malaysia, supaya apa salahnya orang Cina juga bersilat, apa salahnya orang Melayu juga buat taekwondo. Bukan kerana ini budaya Cina, tapi kita bercakap seolah kita mengakui bahawa kita ada banyak kaum, berbilang bangsa, banyak kaum, tapi kita juga berarah kepaduan. Maka saya fikirkan, perlu atau tidak kita gerakkan supaya mengadakan suatu kebudayaan Malaysia. Diambil yang baik dan ini jadikan kebudayaan kita bersama. Saudara, sekolah mengadakan formal education, diberikan dalam bilik terjah dan dalam bidangku kurikula dengan tujuan tertentu. Kalau pakai baju seragam, melatih murid-murid ikut perintah. Kalau pusing kiri, pusing kiri. Kalau tak pusing, jangan pusing. Kalau pusing juga, nanti kita pusing pula. Kalau dikatakan sokan, melatih murid menerima menang dan kalah. Kalau dikatakan club, aktiviti dan sebagainya, ini melatih murid menjadi bertanggungjawab, jadi pemimpin dan sebagainya. Ada tujuannya. Dan itu ialah formal dan informal. Di samping itu, kita juga menanamkan nilai-nilai yang murni. Sekolah memberikan yang katakan formal. Di luar dari contoh memberikan yang informal. Tapi selepas dia ajar dalam sekolah, murid-murid mencari contoh yang ternilai, yang informal di luar. Tapi mencari nilai-nilai murni ini di luar agak susah sedikit. Hadirin sekalian, saya rasa kita dekat pukul 12. Saya menyentuh bidang-bidang yang agaknya yang saya sebut tadi, kerana inilah satu saya sedar sendiri, maka ini pandangan sendiri. Jadi kalau tersalah, saya minta maaf. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri hari ini telah mendapat gelaran baru yang tak pernah diberi oleh sesiapa pun. Tapi gelaran ini memang biasa didengar di United Arab Emirates, gelaran Amir.
Amir kadang-kadang untuk raja saja. Tapi hari ini halakah ini atau bicara ini sebenarnya milik Amir. Dan Amir hari ini ialah Amir Rahman Arsyad. Itu. Terima kasih di atas penyampaian. Saya tidak hendak mengambil masa yang panjang, tapi daripada beberapa kenyataan penting yang dibuat oleh Tan Sri Rahman Arsyad, tergambar bahawa yang difikirkan oleh beliau adalah satu perkara yang sangat kompleks dalam negara, perkara yang besar, perkara yang penting, dan memerlukan kepada satu pendekatan yang bijak. Mungkin yang hadir hari ini boleh membaca fikiran Tan Sri Rahman. Daripada yang disebutkan tergambar bahawa dia sekarang kusut, fikirannya kusut. Tapi kekusutan itu tidak tergambar pada wajahnya. Wajahnya tak kusut, fikirannya kusut. Dan saya percaya hari ini saya mohon izin daripada Amir Halakah untuk kita melihat apakah respons daripada para hadirin, sama ada untuk bertanya atau untuk memberikan pandangan yang saya fikir boleh digunakan bagi membantu satu perkara yang besar. Walaupun ini bukan sesi untuk membuat keputusan, tapi sekurang-kurangnya ini adalah merupakan saluran yang perlu dalam negara kita, iaitu pandangan-pandangan yang berteraskan kepada intelektualisme supaya kita boleh bantu menyelesaikan masalah negara. Saya ada soalan banyak, tapi saya nak beri peluang kepada audiens. Jadi saya persilakan kalau siapa yang nak respon. Sila. Kena declare nama. Umur tak payah. Cuma nama saja. Kita ada masa, saya fikir dalam setengah jam nanti. Assalamualaikum. Terima kasih Tan Sri, dan terima kasih insya-Allah kepada Amir. Kerja saya dulu ialah pendidikan, daripada guru, pensyarah, pegawai, nazir. Cuma ada kelainan sikit di akhir hayat saya, di akhir perkhidmatan saya pernah jadi ahli lembaga penapis filem, tengok wayang, dibayar gaji. Cuma satu yang saya rasa Tan Sri kita yang Amir ini hebat, sebab banyak kali, 2-3 kali dia menjawab perkataan risau. Jadi kalau peringkat Tan Sri sendiri merasa risau, apatah lagi kita rakyat biasa. Jadi dengan sebab itu, dari segi kerisauan ini merupakan satu motivasi untuk mengubah suasana yang dialami oleh Tan Sri Al-Amir. Dalam tugasan sebagai guru dulu, ketika membuat kerja rancangan harian, salah satu daripada tajuk yang dia kena tulis ialah objektif pengajaran dan pembelajaran. Objektif. Tapi dari segi objektif yang dapat hasil yang sebagaimana Tan Sri kata tadi, hasil ekonomi, hasil pendidikan, negara kita antara berjaya, termasuklah negara kita termasuk dalam hub pelajaran dan dikunjungi oleh berpuluh ribu negara luar. Tapi yang menjadi risau saya pula ialah ketika saya belajar sekolah agama dulu, salah satu mata pelajaran yang saya pelajari ialah akhlak. Tapi dalam pelajaran kita ialah pendidikan moral. Risau saya ialah mengapa produk yang dihasilkan itu yang berpakai-pakai ini alhamdulillah syukur berjaya. Tapi mengapa hasil produk pendidikan kita itu kalau dia sebut yang negatif, Melayu.
siapa dia pendidik dadahnya orang Melayu. Mak rempitnya Melayu. Sekarang ni sudah maafkan kalau boleh soalan sebab soalan tu ialah jangan panjang sangat. Soalannya ialah mengapa produk pendidikan kita menghasilkan generasi-generasi yang negatif yang semuanya banyakkannya Melayu. Terima kasih. Kita beri ruang kepada 3 orang dulu, Tan Sri. Silakan. Sila. Nama hanya sebut nama tanpa umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Rahim bin Selamat, bekas guru lah. Saya terlibat dalam penulisan blueprint pendidikan. Jadi terasa jugalah apabila memikirkan dan apabila berjumpa dengan pelaksana. Pemikir dan pelaksana pernah saya jumpa di Sabah, mengatakan bagaimana Encik boleh fikir macam ini, sedang kami pelaksananya tidak terfikir macam itu, tidak boleh fikir pun macam itu, dan tidak mahu fikir pun macam itu. Jadi kami tidak faham, kami tidak mahu faham, kami tidak tahu dan kami tidak mahu. Jadi ini satu isu yang besar. Walaupun blueprint itu cantik dari segi pemikiran, dari segi idealismenya, tetapi realitinya ialah macam Tan Sri sebut tadi, laluan-laluannya tidak boleh satu laluan, tidak boleh jangka pendek, tidak boleh one size fit all, dan tidak boleh difikirkan standard yang sama bagi semua yang pelbagai. Dengan sebab itulah bila saya renung kembali apa yang kami pasukan panel bebas daripada kebangsaan dan antarabangsa memikirkan bahawa satu sesi pemikiran semula tentang blueprint ni tadi perlu diadakan. Bukan maknanya pemikiran sudah mantap, tapi perlu difikirkan semula. Kerana pemikiran semula ini dengan keadaan-keadaan realiti yang ada sekarang yang terus berubah akan menyebabkan yang ideal itu pada satu ketika dulu tidak realistik lagi. Dengan sebab itulah antara idealism dengan realism ini perlu kita fikirkan. Dan yang kedua, saya tertarik dengan perkataan sekolah kecil. Saya pernah menjadi pengurus kursus sekolah kecil. Kemudian saya adakan pertandingan main bola, volleyball dengan guru-guru besar sekolah besar. Dan mereka menang. Saya tanya, apa kecil ni anda? Maka saya tukar nama kursus guru besar sekolah kecil itu namanya kancil. Kerana sejarah Melaka dan Seri, kancil yang kecil itu menendang anjing yang besar itu. Jadi rupanya dalam kecil pun ada besar, dalam besar pun ada kecil. Jadi dengan sebab itu, walaupun negara kita kecil, walaupun kita kalah dengan Singapura, kalah dengan Korea, kalah dengan sebahagian daripada Shanghai dan juga Jepun, tapi kebesaran kita jangan ikut model world class, jauh lagi after world class. Jangan ikut acuan yang tidak patut kita ikut. Ini saya bercakap sebagai orang yang telah bersara selama 14 tahun dalam pendidikan. Jadi saya boleh bebas bercakap. Iaitu model kita, mesti model kita. Tidak boleh ambil model antarabangsa yang tidak sesuai, kerana kita melihat sesuatu perubahan hanya dari segi technical model, bukan cultural model. Ini sangat penting. Dengan sebab itu, walaupun kita nombor 50-an dalam Teams atau PISA, kita masih lagi kuat mata pelajaran agama dan juga moral masih dimasuk dalam sistem pendidikan. Jadi dengan sebab itu kita lebih holistik,
daripada sistem barat, minta maaf saya kata, yang tidak memikir tentang agama dimasukkan dalam sistem pendidikan. Terima kasih. Saya ingat Tan Sri, kita tak payah lagi pergi kepada yang ketiga. Nampak agak berat juga. Kita beri ruang kepada Tan Sri respons pada the first two questions. Duduk pun tak apa, Sri. Terima kasih. Saya tertarik dengan kedua soalan sebenarnya. Pertama ialah soal dadah, mak rempit dan sebagainya. Ini ada kaitan dengan saudara Rahim soal agama tadi. Betul. Okay. Saya juga melihat kita semua murid yang beragama Islam dari tahun 1 bersekolah sampailah ke SPM, makan 11 tahun semuanya telah mengikut pendidikan agama Islam. Berarti kalau dia ajar nilai-nilai Islam 11 tahun lama. Tetapi kenapa selepas 11 tahun dia yang paling ramai dadah? Di mana pergi nilai-nilai Islam tu? Mungkin tak melekat. Kalau tak melekat, kita harus kaji bagaimana pendidikan Islam dilakukan di sekolah. Jadi, adakah kita ajar Islam untuk dihafal tanpa mengerti? Atau diartikan dan jadikan darah daging sebenarnya? Saya nak mengerti hari itu. Saya takut-takut hari ini terlalu banyak hafalan. Ini masalahnya masalah orang Arab juga. Hari ini kalau kita pergi negara Arab, tanda-tanda keislaman, masjid dan sebagainya banyak. Tapi Islam tu kurang. Sebenarnya. Dan hari ini nak kita ikut itu. Saya pergi ke satu masjid yang besar, yang antara yang terbesar di dunia, di Morocco. Tak ada orang baca Quran pun, tak ada orang. Dia kata ada orang di jemaat aja. Itu aja. Jadi tanda Islam tu dia yang terbesar. Islam tu kecil. Jadi tadi soal, kalau sudah 9 tahun, 11 tahun kita ajar agama Islam, orang Arab masalahnya, orang Inggeris, dia menjelajah, ditinggalkan bahasa dia. Malah, dia pergi, ada British Council. Orang Perancis, dia menjelajah, dia ubah budaya masyarakat tu, ikut cara Perancis. Malah, kalau ada undian presiden di Perancis, orang yang menjadi jajah tu pun ada kuasa untuk memilih. Tapi orang Arab, dia mengembangkan agamanya, bukan bahasanya. Kesudahannya orang yang beragama Islam tahu agama Islam tapi tak tahu bahasa Arab. Kesudahannya baca Fatihah 10 kali pun apa artinya? Jangan kau tanya apa ke mana aku pergi. Ini masalahnya. Jadi alhamdulillah hari ini saya dilantik sebagai pengurusi jemaah. Apa bendanya saya pun lupa. Saya nak bentuk tentang kuasa. Bagaimana kita menjadikan pendidikan agama Islam ini sesuatu yang dihayati, yang bawa nilai tertentu. Ini saya akan kaji dan saya akan bentuk tentang kuasa antara orang yang akan mendidik murid-murid agama Islam ini, supaya ditanamkan nilai-nilai Islam, diartikan apa yang dipraktikkan sepanjang waktu, supaya memberi pengertian Islam itu. Jadi hari ini saya kita belum berjaya. Kita belum berjaya juga oleh kerana banyak perkara. Pertama, orang Melayu suka meniru. Dia bukan meniru yang susah, meniru yang senang dan yang menyenangkan hati. Islam ni kadang-kadang tak menyenang juga, suruh sembahyang apa semua, dia nak pergi ke karaoke. Waktu tak sesuai. Ini masalahnya. Jadi saya rasa kita kena ubah ni. Jadi pergerakan ni harus mula dari sekolah. Dan guru yang sesuai harus beri nilai yang tertentu di sekolah. Sebab kita harus fikir, apa jenis masyarakat yang kita perlu lahirkan 30 tahun akan datang? Kalau kita nak lahirkan mencuri, kita mulakan dari sekolah. Nak melahirkan orang yang ada nilai tertentu, kita mulakan dari sekolah. Supaya tak terjebak bidang-bidang seperti itu. Ini akan dikaji bersama. Jadi keduanya setelah saya jawab. Hanya saudara Rahim tadi dah mengangguk, dia dah terjawab dah tu. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri.
cerita kancil kalahkan anjing belum terjawab. Saya tak mau jawab anjing sebab masa ini ketikanya orang sedang menyentuh anjing, jadi jawapan yang bijak. Tapi persoalan masih timbul dan perlu pada kita memikirkannya. Misalnya di negara-negara yang mempunyai sekolah rendah, yang tidak mempunyai kurikulum agama, tak ada guru agama, tapi dia tak mengeluarkan penagih dadah. Di Korea tak ada pelajaran agama. Di negara-negara yang disebut sebagai negara yang maju dalam pendidikan, yang disebut Tan Sri, tidak ada kurikulum seperti di sekolah rendah kita. Tapi saya fikir jumlah yang terlibat dengan perkara yang negatif, saya fikir kurang. Apa sebabnya? Jadi ini satu perkara yang mungkin harus dilihat juga. Ya. Saya kagum dengan dua negara sebenarnya. Satu Korea Selatan, satu Thailand. Tapi Thailand juga sudah berubah kerana pernah satu ketika dulu dalam bidang teknikal dikatakan Detroit of the East. Sekarang Indonesia sudah mula-mula ambil alih. Tapi yang saya kagum ialah Korea Selatan. Ini dia pakai Korea Selatan tadi. Dia menghadapi peperangan antara utara dan selatan. Dan terus membangun masyarakat yang telah dipisahkan. Tapi dengan cepat, walaupun ada kekangan seperti ini, dia bangun dan mengatasi negara lain. Walaupun negara lain itu tak ada masalah banyak. Jadi untuk saya bukan perbandingan dengan Singapura, dengan Hong Kong dan sebagainya. Tapi ini cabaran politik dia kuat. Cabaran perpecahan kaum dia kuat. Cabaran membangun kesempatan peperangan kuat. Kita tak ada. Kita hanya perang dengan dadah. Itu pun kalah. Dan malangnya perangan dadah ni dibantu oleh askar dari Petum. Masalahnya ini ialah masalah orang kita suka mencari keseronokan dalam hidup. Dadah buat keseronokan. Tapi kalau asas tak kuat, maka kita akan terbawa. Untuk mengatasi ini, pertama, baik tadi, nilai. Yang kedua, kita minta juga mass media mainkan peran tertentu. Sebab saya lihat, maaf cakap, so khabar Inggeris tidak ada bahagian untuk artis. Tak ada. Star tak ada satu bahagian khusus untuk pelakon filem dan penyanyi. Tak ada. Sekolah Melayu ada. Jadi kalau tak kita menyanyi, tak tertarik dengan menyanyi, tak tertarik dengan tarian, tak tertarik dengan segala lakonan, itu rasa saya kemelayuan kita belum cukup. Terima kasih. Dalam senyuman terkandung beribu makna. Saya fikir perkara-perkara ini memang perkara yang serius. Tapi kita boleh memikirkan bersama bagaimana cara penyelesaiannya. Prof, sila perkenalkan nama. Idris dari UKM. Assalamualaikum Datuk dan Profesor. Nak lecture ke nak soal? Nak soal. Soal. Saya refer soal kebas malam 20 Oktober. Datuk Ahmad Zain Hamidi kata kini masa untuk laksana sekolah satu aliran. Zahid. Dah lama dah kita mereka Tan Sri. Lama sangat kita dah mereka. Tapi kes ni tak selesai sampai sekarang. Terus menerus akan ada. Jadi kita sekarang lahir rakyat Cina, India, Melayu. Bukan rakyat Malaysia. Ni kata ni dalam akhbar ni. Jadi sampai bila macam ni Tan Sri? Sampai bila kita nak macam ini terus menerus bersimpang siur gitu. Apakah yang ni kita tak touch secara serius, kita duk main pasal sekolah tadi, sistem, padang bola, kelengkapan, yang itu saja, yang technical, mechanical. Yang seperti ini tak berani kah kerana ada politik sentuhan yang kuat sangat kah atau apa? Terima kasih. 3 bulan dulu atau 4 bulan dulu saya dijemput untuk hadir dalam forum seperti ini. Hanya 2 penceramahnya. Datuk Mat Noor bercakap tentang undang-undang dan saya bercakap tentang persekolahan. Lepas saya berucap,
Antaranya saya mengatakan bahawa kenapa kita perlukan bahasa kebangsaan sekolah satu sistem. Lepas tu saya keluar negeri. Maka saya balik, saya diberitahu bahawa ada ahli politik nak buat laporan polis terhadap saya. Dan keluar di internet. Dan keluar surat khabar. Maka saya terpaksa diam sebentar. Saya kena tanya Datuk Makno. Saya pun kena juga. Dia undang-undang pula. Dia mengkaji perlembagaan, saya mengkaji apa yang tak dilembagakan. Tapi saya keluar. Lantung ramai yang telefon saya. Tan Sri, kenapa korang buat begini? Dia kata, saya kata apa yang saya perlu kata. Nak orang lain nak kata, tak apalah. Kalau pada dia kata, saya mengatalah. Sehingga dia tak terkata-kata. Jadi, saya teruskan. Tapi saya senyap. Saya senyap melihat keadaan sebenarnya. Lantas ada sebutan lagi. Saya katakan itu sebab ada 3 sebab. Yang pertama, kita nak mengatakan perpaduan. Yang kedua, kita nak mengutamakan bahasa pengantar, bahasa orang Melayu. Dan yang ketiga, saya melihat sejarah. Tahun 51, ada Barnes Report. Barnes Report ni mengatakan bahawa sekolah rendah semuanya bahasa Melayu. Tapi sekolah menengah bahasa Inggeris. Itu keadaan British dululah. Jadi, pemindahan sebut sekolah vernacular tak ada langsung. Tahun 51. Dan bila dia keluar je jatuh laporan itu, maka orang Cina tak puas hati. Maka dia lantik Tentera Kuasa juga, desak kerajaan British membentuk Tentera Kuasa juga, maka adalah Penggu Report. Dan dicadangkan bahawa sekolah vernacular ni diteruskan. Itu lambun 53 apa semuanya. Oleh kerana kita merdeka 2 tahun sebelum itu dah ada plan. Jadi untuk memudahkan maka itu diterima. Maka Tun Razak buat satu perubahan. Sekolah menengah bukan bahasa Inggeris, kita benarkan vernacular, tapi sekolah menengah mula perpaduan bahasa Melayu. Maka itulah yang berlaku. Tetapi hari ini hanya 10% murid Cina dan sekolah kebangsaan. Dan saya pergi ke Seremban melihat sekolah kluster. Selalunya kalau sejarah mengatakan bahawa sekolah konvent ini antara yang maju. Jadi rebutan dulu. Saya pergi ke sekolah konvent, ditukar nama di Seremban, namanya sekolah Puteri. Pasti Meludin tahu ini. Tapi itu di Seremban, pekannya. Tapi murid Cinanya tak nak boleh dibilang terkonteng-konteng. Maksud salah. Hanya digunakan di Melaka. Dan di Terengganu. Tapi saya kata, kenapa begini? Rupanya ada sekolah SRJKC sebelah. Jadi tarikan tu tak ada. Jadi soal itu, maka saya lahirkan pandangan itu. Tapi saya di Bangkang. Hari ini ada gerakan bahawa kalau tak boleh itu punlah kita adakanlah perkasakan sekolah kebangsaan. Tapi ini sebut puluhan tahun dulu. Tapi hari ini diperkasakan tahun menyebutnya. Bukan sekolahnya. Jadi tapi saya pula yang aneh ni pula. Tadi katakan Datuk Zahid Hamidi, hari itu Timbalan Menteri orang UMNO pula. Jadi kita tunggulah apa yang akan terjadi. Jadi apa akan jadi, jadilah. Harap dan kesudahannya diharap tak jadi apa-apa. Huraian. Itu huraian. Jawapannya bergantung pada perbincangan. Seperti kata Dr. Rahim tadi. Ada kumpulan pelaksana, ada kumpulan pemikir. Yang menjadi masalah, yang melaksana berkata, bagaimana kami nak laksanakan? Kerana yang berfikir tidak fikir tentang pelaksana. Jadi jawapan belum ada. Cuma sekarang kita throw idea-idea yang perlu ditimbulkan. Sila, ada lagi? Sila. Saya fikir banyak yang sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Tan Sri Pengerusi, bagi Tan Sri Amber.
Saya nama saya Datuk Abdul Hussein daripada Yayasan Guru Malaysia Berhad. Yang bagi Tan Sri banyak kali sebut tadi, Tan Sri risau, bimbang. Ini Tan Sri. Sebenarnya kalau turun ke bawah Tan Sri, ibu bapa lebih risau. Tok Wan, Datuk lebih risau. Saya ada cucu, anak Nabil, amat risau melihat dasar pelajaran hari ini. Tan Sri sebut tadi, saya nak soal Tan Sri. Memang benar, amat setuju. Kita bermula daripada gelanggang tak sama, tanah tak sama. Kalau pergi ke Sabah, masih sekolah yang air condition sepanjang masa. Lubang. Yang guru akan naik bot sampai 18 jam. Pulau Jambungan misalnya, Pulau Malilin, yang tak ada guru misalnya. Baik. Tetapi kita tahu itu, Tan Sri tahu. Kita harap Tan Sri akan ubah. Bermula gelanggang berbeza. Hari ini pun masih, bukan Sabah saja, pergi ke Parit. Saya pergi ke Parit. Saya terkejut, saya tengok SK di Parit. Sekolahnya layak masuk dalam Parit. Terkejut saya, di Bota. Tak jauh dari ITM. Ikhlas saya katakan. Di dinding. Guru duduk dalam satu bilik darjah yang saya lihat di bawah meja guru tu penuh dengan kotak-kotak PBS. Tidak ada hawa dingin. Papan putih yang sekarang masih papan hitam atau hijau. Itu di botol kiri, botol kanan. Bukan di Sabah yang saya pergi Pulau Malilin dan sebagainya. Saya bekas timbalan ketua mengarah pelajaran. Dan lepas itu sebagai timbalan Gusi Suruhanjaya. Baik, soalnya, kita tahu itu. Tetapi yang menyedihkan, apabila kerajaan buat dasar satu demi satu dasar, termasuk juga dalam 11 anjakan itu, kita lihat bahawa Kementerian Pelajaran dan kerajaan tidak langsung memikirkan pelajar kita bermula pada tapak yang berbeza. Ini nak masuk UPSR mesti 5A, Tan Sri sebut tadi. Lepas tu PMR kan dah tak ada, tinggal PT3. Saya lihat cucu saya ambil exam, yang nak periksanya cikgu sekolah dia. Kita dah bayang dah, saya dah bayang dah. Kalau cikgu yang sekolah hanya periksa dekat mana ada validity, kesahan, akan lihat sekolah berbeza-beza. Baik. Kemudian apabila sampai penghujung Tan Sri sebut tadi, maka berbeza. Ini terkini, penghujungnya nak buat undang-undang, nak buat perubatan mesti muat band 5. Dinaik band 5 tahun depan, Tan Sri. Sekarang diamal band 4. Saya tak mau sebut universiti. Ada universiti yang band 4 dalam bidang perundangan, pelajarnya ada berkurangan. Di universiti berkenaan, pensyarahnya nak mencadang tahun hadapan pada band 4 turun ke band 3. Tiba-tiba terdengar band 5 tahun depan. Jadi begitu. Begitu juga nak bagi beasiswa. Begitu juga nak pergi luar negara. Mesti 9A+. Dulu 1A. A+. Semuanya yang menyeksa rakyat. Tanpa memikir apa yang Tan Sri sebut tadi. Jadi saya minta Tan Sri komen, dan mudah-mudahan apa yang Tan Sri sebut tadi risau sampailah pada PM. Sampailah pada rakyat kita. Ikhlas saya katakan. Ikhlas. Sebab yang dapat band 5, saya sendiri pergi ke maktab atau IPG. Guru yang kita lantik itu pun berapa kerat saja dapat band 5. Saya tak mau sebut IPG. Ini cerita yang sebenar, saya ada angka. Maka bagaimana, Tan Sri, saya minta lah hari ini di majlis yang indah ini,
Apa yang Tan Sri risau, Tan Sri ubatlah. Sebagai ketua penasihat. Bukan senang ya. Amir. Sekian, terima kasih. Minta. Bukan tujuan universiti ini untuk memberikan bebanan kepada Tan Sri Rahman. Tujuan kita ialah untuk melihat apakah yang difikirkan oleh masyarakat yang menghadiri HBI ini untuk bersimpati dengan Tan Sri. Melihat masalah-masalah yang ada. Sebab saya fikir banyak perkara yang disebut tadi, semuanya perkara-perkara yang belum ada penyelesaian. Misalnya masalah pentingnya primary education. 94% warga negara di negara ini berada di sekolah rendah. Yang 6% lagi mengikut yang Tan Sri sebut tadi pun ada sesi yang lain, tapi mungkin diuruskan oleh keluarga masing-masing. Artinya 100%. Tapi hasil daripada primary education ini, kalau ia tidak mempunyai satu standard yang tertentu, maka sudah tentu hujungnya tidak standard. Saya fikir yang disebut walaupun dalam senyuman orang Melaka memang macam tu. Memang dia senyum je. Tapi perkara yang disebutkan tadi, saya fikir perkara yang cukup penting. Di mana-mana negara pun memang kerana primary education menjadi satu subjek dan Sri. Dalam kursus pendidikan, memang pendidikan sekolah rendah perkara yang dijadikan sebagai perkara yang khusus dan dibincangkan dari berbagai perspektif. Daripada perspektif yang mengajar, kualiti murid-murid dan environment. Kalau yang di sekolah rendah ini berjaya ditangani dengan baik, maka hujungnya sekolah menengah tidak menghadapi masalah yang besar kerana primary sudah mantap. Jadi saya fikir perkara ini nampak kita perlu sedikit lagi pandangan Tan Sri on. Saya fikir ini perkara yang basic yang disebut pangkal berbeza, tentu hujungnya tak sama. Mungkin ada lagi yang Tan Sri nak tambah sikit komen on this. Susah. Saya jadi penasihat ni kadang-kadang dibebankan hingga menjadi tak sihat selepasnya. Untuk saya, sekolah rendah harus melahirkan keceriaan. Kerana dengan cara demikian, murid digalakkan untuk belajar. Kalau membosankan, dia akan hilang keceriaan itu, dia tak akan maju. Dari mula-mula lagi kita berlaku demikian. Keceriaan ini bukan bermain. Keceriaan ini kepandaian guru mengajar. Menjadikan murid itu cenderung nak belajar dan suka belajar. Jadi soalnya tadi saya katakan, dalam pendidikan guru, perhatian khusus haruslah di bidang ini. Malah saya pernah katakan, guru terbaik ke sekolah rendah. Kerana ini menjadikan permulaan yang lebih sesuai. Menengah menyampaikan pengetahuan. Tapi ini pengetahuan dalam suasana ceria. Rendah situ. Tapi hari ini belum berlaku demikian. Sebab begini, sekolah rendah ni pendalaman dan sebagainya tidak ramai yang mau pergi. Tapi juga ada sekolah pendalaman yang maju. Saya pergi satu buah sekolah di Sarawak, muridnya 61 orang. Tapi bahasa yang dipilih sebagai bahasa kebitaraannya bahasa Inggeris. Hanya yang biasanya kan yang berucap pada mula-mula itu yang murid menyambut saya bahasa Inggeris. Takut-takut ini murid yang dipilih. Yang lain mungkin tak tahu. Saya pergi yang lain pun boleh bahasa Inggeris. Muridnya 61 orang. Hanya yang lebih aneh sini ialah sebab saya sampai ada 3 orang perempuan umur 80-an lebih pukul gong menyambut saya. Guru besar tu pula perempuan. Selepas dia pukul gong, guru besar ni ambil tangan saya, ajak masuk ke sebelah tu untuk menari bersama. Jadi saya tak kata bagus, tapi ada orang Terengganu kata itu yang bagus. Jadi kadang-kadang saya nak bertukar tempat. Kalau bolehlah kerajaan ganti saya ke Terengganu, orang tu datang ke Melaka, bagaimana? Itu permulaan yang kita harapkan. Jadi permulaan ni tak ada. Bila saya lihat murid prasekolah 4 tahun setengah dah pandai, kemudian sampai ke sekolah pula dah 1 ada ujian yang pandai terus meningkat. Padahal pandai itu bukan kerana dia pandai, kerana permulaannya awal. Jadi
Satu. Yang ketiga, kita kadang-kadang kurang mengkaji kebolehan murid. Kita mengkaji markah peperiksaan murid, bukan kebolehan murid. Kalau 5A, dapat. Untuk saya, yang 5A dapat tak apa. Tapi yang dapat 4A dalam suasana yang tak menggalakkan, lebih baik daripada 5A. Kita tak mengkaji. Sebab kita catat, pandai, markah, penuh. Sistem kita harus berubah. Saya katakan demikian begini. Ada 4-5 bidang dalam pendidikan yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, pembentukan kurikulum. Ini ialah melahirkan apa jenis manusia yang kita lahirkan, maka ini pengetahuan yang kita berikan. Kita harus melihat jangka panjang. Kalau ini manusia yang nak lahirkan, maka ini pengetahuan yang harus kita bekalkan. Lepas kita bekalkan, maka guru-guru harus latih untuk menyampaikan pengetahuan itu. Kalau guru tak terlatih untuk menyampaikan pengetahuan itu, cara sistem juga berubah dasar pun tak apalah. Dia tak akan berubah. Maka yang disediakan untuk diajar, tak dapat diajarkan dengan cara berkesan. Kerana guru tak terlatih untuk menyampaikan. Dan keadaan tak harus berubah. Kalaulah guru dah boleh menyampaikan, dia mengajar. Tapi nazir harus menentukan apa yang diajar itu betul mengikut yang didasarkan asalnya. Kalaulah itu juga dibetulkan, pimpinan sekolah harus menggalakkan cara-cara yang telah dituntutkan dari awal. Kalaulah pimpinan sekolah benarkan, tiba ke akhirnya pula. Kalau objektif kurikulum tadi untuk menggalakkan berfikir, maka cara penilaian peperiksaan mestilah juga cara yang menggalakkan dia berfikir. Saya takut kurikulum mengatakan ini yang harus kita capai, kita galakkan difikir, tapi peperiksaan lain. Jadi gandingan fikir tak sama. Yang ini arah ke sini, yang ini cara di sendiri. Tak tercapai. Jadi ini harus kita fikirkan pergandingan di kemudian. Saya katakan demikian kerana satu daripada matlamat blueprint ini ialah efficiency, kecekapan. Kalau kementerian tak cekap, payah bawah nak cekap. Ini harus berubah. Yang kedua, tadi dikatakan bahawa sistem ini, tadi apa tadi? Ada satu lagi tadi. Itu model. Jadi ini permulaan. Jadi untuk saya, selagi belum persamaan tu diadakan, jangan adakan asas penilaian yang sama untuk semua. Jika tadi kita harus melihat murid yang 4A, mungkin kuasa fikir dia baik, hanya jawapan salah. Dan kita menggalakkan fikiran. Untuk saya, kita laungkan creativity, kita melakukan inovatif. Untuk saya ada 3 perkara yang perlu untuk ini. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kuasa fikir. Yang ketiga, mencipta. Kalau dia ada pengetahuan tapi tak boleh fikir, hafal aja lah. Lepas tu jangan kau tanyalah, saya hafal, fikir tak payah. Yang kedua, kalau ada pengetahuan dia boleh fikir, maka itulah membolehkan dia mencipta. Kemudian dah lahir kreatif dan inovatif, mencipta sesuatu dari pemikirannya kerana asas pengetahuannya. Tapi kalau ketiga-tiga ini tak bergerak sama, hafal, jangan fikir. Fikir, jangan hafal. Pengetahuan tak ada. Saya takut kalau fikir pengetahuan tak ada, apa jadinya? Penyebutan tak lagi dah. Jadi, pandai, tapi tak ada kuasa fikir. Kuasa fikir banyak, pengetahuan tak ada. Apa jadinya? Ini, ya. Jadi, hari ini, maaf cakap, guru sekolah pun harus fikir. Hari ini, zaman dulu, guru mengajar, cakap banyak-banyak, murid dengar. Tapi siapa tak tahu, guru pun tak tahu. Dan murid tahu apa yang guru tak tahu. Kesudahnya pelajaran tu kita tahu sama tahu je lah. Jadi masalahnya, hari ini saya minta kalau boleh tukar. Murid bercakap, guru dengar. Bukan guru bercakap, murid dengar. Kerana kalau murid bercakap, dengar, dia tahu apa fikirannya. Dia tahu apa yang salah. Kita boleh betulkan. Maka itu juga harus berubah. Jadi persoalkan, di mana pendidikan guru hari ini? Sekian adanya. Saya nampak
audience hari ini banyak yang nak bercakap, tapi dia agak serba salah saya fikir. Tapi saya, daripada bacaan saya dapati mereka sedang berfikir tentang masalah sejauh mana perlunya primary education ini diberi perhatian. Apakah salahnya? Ni saya baca, dia orang baca, dia punya fikiran nampak. Mereka berkata, apa salahnya guru di sekolah rendah gajinya lebih tinggi daripada sekolah menengah? Professionals, teachers must be engaged to teach at primary level. Bukankah ini satu persoalan penting? Itu yang saya baca sendiri. Saya baca apa yang daripada. Dan yang kedua bacaan saya ialah tentang yang Tan Sri sebut tadi mengenai dengan kecekapan. Yang saya baca daripada yang sebelah sini, perempuan ni, mereka ingin bertanya, penilaian yang berteraskan kepada exam oriented, adakah itu satu kewajaran? Sedangkan Tan Sri berkata bahawa kecekapan itu penting. Artinya kalau hendak menilai mereka di sekolah rendah, perlu jangan hanya diasaskan kepada perperiksaan kerana melibatkan bocor soalan. Jadi saya fikir itu yang saya baca daripada fikiran. Betul tak? Betul. Saya minta Tan Sri beri sedikit penjelasan on this space. Bacaan oleh Tan Sri tadi kepada orang depan itu betul. Tapi bacaan saya kepada penganalisa Tan Sri tadi salah. Sebab saya pun keliru. Suruh saya dulu seorang aja DG, sekarang DG puluh-puluh. Semuanya DG belaka. Saya mikirkan begini sebenarnya. Kita ambil murid masuk tahun 1. Kebolehannya berbeza. Dan kita cari melahirkan sekolah rendah. Saya harus ada, kadang-kadang satu sekolah itu kalau kurang guru dia hantar guru. Tapi kadang-kadang guru tak berkenaan. Di sekolah misalnya, sekolah yang baru bermula, murid-muridnya datang dari keluarga yang miskin, barangkali pemulihan lebih diperlukan. Bukan pengajaran sebenarnya, pemulihan. Sebab mendedahkan dia pertama kali kepada pendidikan. Dan pendekatan ini harus berbeza. Kerana ini pendedahan pertama. Dan ini permulaan. Kalau permulaan ini betul, senang dia maju. Menggalakkan dia maju. Tapi adakah perkiraan kita seperti itu hari ini? Nak guru, maka dia hantar guru. Kalau perkiraannya satu bilik darjah ada 2 guru, maka jadi 2 guru. Apa jenis guru? Jangan kau tanya. Maaf. Jadi saya pandang sampai sekolah, ada guru yang kekok. Sebab ini bukan dilatih. Dan permulaan murid ini berbeza di sekolah. Murid bandar yang dah ada prasekolah, pendekatannya lain. Murid yang saya pergi ke sekolah, saya lihat buku bahasa Inggeris misalnya. Buku bahasa Melayu saya tak persoalkan, sebenarnya murid Melayu. Cakap Melayu, pulang rumah pun berkelahi pun Melayu juga. Dan dengan orang Melayu juga. Tapi saya lihat bahasa Inggeris. Buku dah satu tu tak sesuai. Sesuai untuk St. John. Tak sesuai untuk Gua Musang. Untuk Musang pun tak sesuai. Apakah yang lain-lain dalam gua? Tapi ini standard. Dia satu. Jadi saya rasa ini tak betul. Jadi penilaian itu tak betul. Jadi saya rasa boleh betul, tapi kalau gurunya membimbing dan memimpin secara betul. Tapi guru pun kadang-kadang perlu dibetulkan. Ini masalah kita. Jadi balik pada kata Tan Sri tadi. Permulaan ini susah. Bukan matlamat itu susah. Nak capai matlamat itu mesti ada pengendalian urusan untuk mencapai. Urusan itu tak diatur dengan cara sempurna. Jadi hari ini dalam keperluan guru harus ada kajian. Apa jenis guru yang kita perlukan. Bukan yang mau jadi guru yang tak mau jadi guru, itu kan soal kedua. Tapi kalau dia mau jadi guru dan kita jadikan guru, guru apa yang harus kita jadikan dia? Kalau guru dah satu, maka jadikan guru dah satu. Dan apa caranya guru dah satu? Tahukah dia perbezaannya? Apa pemulihan dilakukan? Ini adakah ada perkhidmatan demikian? Harus difikirkan. Kemudian barulah kita katakan, bila suasana dah equitable distribution opportunities, persamaan peluang untuk. Kalau persamaan tak ada, takkan sama kesudahannya. Sri,
radar pembacaan saya tentang fikiran audiens sudah terputus. Jadi saya beri peluang kalau ada yang ingin memberikan respons lagi. Tan Sri Ahmadin ada komen apa tak? Kita kalau boleh nak beri peluang pada Tan Sri Ahmadin beri sedikit komen kalau boleh, tapi kemudian ada lagi yang ada mantan Naib Chancellor, ada ni Profesor Mak Muda, tak ada apa. Kerana dalam kumpulan ni saya fikir ramai yang sebenarnya merupakan ahli fikir juga. Walaupun mereka datang daripada bidang yang berlainan seperti ekonomi, manajemen, kewangan dan sebagainya. Tapi tajuk ini sebenarnya tajuk yang di-share oleh semua orang. Daripada perempuan, saya fikir sekarang radar saya sudah bergerak balik. Daripada perempuan ada apa? Sila kalau ada. Saya tak tahu sebenarnya kenapa sebelah sana. Sekarang tujuannya jelas. Sila kalau ada apa-apa. Saya fikir banyak yang berkaitan dengan perempuan juga. Saya dipahamkan daripada UPSI ramai hari ini juga. Ada apa-apa daripada pihak UPSI? Kalau ada lah. Yang di hadapan Datuk Manap tak ada apa? Yang tadi dah bercakap tadi nak soalan. Okey, yang last. Terima kasih. Antara yang merisaukan saya juga sebagaimana Tan Sri merisaukan ialah konsep meritokrasi di pengajian tinggi. Sejauh mana menguntungkan Melayu ataupun lebih siapa? Terima kasih. Kita ada pendidikan tinggi hari ini, matlamat pemerintah ialah untuk mencapai 40% dari penduduk yang punya kelulusan pendidikan tinggi. Ini digerakkan. Kita sedang bergerak, belum sampai 40, tapi pergerakan itu dah jelas. Dan untuk mengadakan itu, kita adakan berjenis-jenis sekolah. Antaranya antarabangsa, antaranya universiti luar. Pandangan saya ada 2 atau 3 dalam bidang ini. Pertama, pembayaran untuk sekolah internasional ini, antarabangsa ini tinggi. Jadi berarti ini buka peluang kepada yang mampu saja. Soalnya kalau kita nak mengadakan persamarataan tadi, tidak ada. Jadi apa cara kita betulkan ini? Mungkin kita banakkan asrama penuh, kita anakkan itu menambah bilangan, tapi tak terkejar. Yang kedua, hari ini sekolah internasional dibuka kepada semua. Saya risau, saya bimbang. Saya takut kalau gunakan risau, takut merisaukan orang lain. Saya bimbang oleh kerana ini membawa suatu kurikulum luar negara, E-level, O-level dan sebagainya, yang Malaysianya tak ada. Kalau ini terlampau ramai dan tak dimasukkan ke Malaysiaan itu, adakah kita mahu orang Malaysia ini dagang di negerinya sendiri? 2. 3. Saya tak dapat tahu sama ada sekolah antarabangsa ini mengajar bahasa Melayu atau tidak. Terbayang saya, bolehkah kita belajar di England tak belajar bahasa Inggeris? Orang belajar di England tapi tak ada diajar bahasa Inggeris. Aneh. Dan yang keempat, kita selalu bingung, risau, bimbang tentang jurang perbezaan. Adakah ini merapatkan atau lebih membesarkan jurang ini? Saya tak tahu. Jadi soalnya kesudahannya quo vadis. Jawab saya, que sera. Masa ada sedikit lagi, tapi kalau tuan-tuan izinkan saya menyebutkan bahawa memang
daripada reaksi yang hadir hari ini, tentu Tan Sri dapat merumuskan apakah perkara yang menjadi concern hadirin dalam urusan yang berkaitan dengan pendidikan. Dan tuan-tuan telah dapat melihat bagaimana kegusaran, atau kalau tidak nak menggunakan perkataan gusar, tapi perkara-perkara yang difikirkan oleh yang bagi Tan Sri. Tapi kita dapat lihat, dan memang ada kewajaran seorang yang berfikiran sedemikian diberi tugas sebagai pengurusi majlis penasihat, kerana untuk merawat, sebelum rawatan mesti memahami masalah. Kalau sekiranya rawatan dibuat tanpa diagnosis penyakit, saya fikir tentu rawatan itu berakhir dengan merosakkan. Memang benar pendidikan ini perkara yang tidak boleh hanya ditangani oleh yang dikenal sebagai warga pendidikan sahaja, tapi setiap insan, saya fikir Nasri, memang perlu fikir secara serius pada pandangan saya. Dan kerana itulah universiti ini memilih salah satu dapat topik HBI ialah mengenai pendidikan. Walaupun tidak ada apa-apa keputusan, tapi kita dapat melihat bagaimana mustahaknya pendidikan ini dibuat. Kerana nampak ada perkara yang nampak bercanggah. Di Malaysia ada sekolah preschool, ada Montessori. Dan walaupun ada yang mengkaji tentang jinsek Rosu, apa Rosu buat, dan kononnya kita nak pelajari bagaimana metodologi Rosu, tapi bila sampai pada peringkat pelaksanaan, kajian tentang Rosu tinggal Rosu saja, dan Montessori tinggal begitu saja. Kerana masih lagi sistem penilaian nampaknya makin fokus kepada perpiasaan saja, dan menyebabkan mungkin ada orang yang dapat untung daripada sistem ini. Buku laku, tuition pun laku. Orang menjadikan perkara ini, mungkinlah, ini pandangan saya, dia commercialize sistem ini. Saya fikir perkara ini agak serius, dan tentulah walaupun selepas HBI kali ini selesai, tapi sekurang-kurangnya kita sudah dapat memikirkan bahawa ini perkara yang harus menjadi concern kita. Sistem penilaian, standard nasional yang Tan Sri timbulkan tadi, yang kalau boleh saya gulung, yang menjadi tumpuan Tan Sri ialah masalah national standard, international standard. Yang mana lebih perlu, international standard untuk menjadi warga globe dunia ini, atau identiti kita harus kita tekankan. Saya fikir perkara ini ada perkara yang saya ucap tahniah Tan Sri kerana memikirkan tentang pentingnya tentang isu national standard dan international standard. Pendidikan rendah, tentang kalau awalannya tak sama, hujung tak sama. Saya fikir ini pun satu perkara yang penting juga, yang perlu dihurai oleh kita daripada semasa dalam sesi yang berkaitan. Banyak lagi yang lain, tapi saya akur dan mengucap syabas kepada Tan Sri kerana telah menyatakan tentang perkara ataupun area yang harus ditangani dan dilihat sebelum daripada perkara yang lebih jauh dilaksanakan. Seperti yang walaupun Tan Sri tak sebut, tapi saya fikir kehadiran Tan Sri Aminuddin bekas Ketua Pengarah Pendidikan membayangkan bahawa mereka concern tentang pendidikan, kerana inilah investment yang paling besar bagi negara. Bukan minyak, bukan petroleum, bukan pelancongan, tapi saya fikir education lah menjadi aset yang menentukan untung atau rugi bagi negara. Jadi saya bagi pihak HBI mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri dan juga para hadirin, dan insya-Allah kalau ada sesi yang lain kita adakan, kita akan maklumkan. Dan sesi universiti ini dalam bentuk perjumpaan ilmu adalah akan satu sesi yang dibuat, iaitu satu sesi yang dikenal dengan nama UWISE atau UIM Wisdom Lecture Series, yang dipendekkan UWISE, akan dibuat pada pertengahan bulan depan di Cyberjaya
Cyberjaya Resort, Cyberview Resort. Yang ini diberikan oleh Dr. Tariq Ramadan daripada Oxford. Ini sesi yang lain pula. Jadi terima kasih Perdana Menteri, mudah-mudahan panjang umur dan diberikan kekuatan yang berganda dan akan mendapat petunjuk daripada Tuhan. Terima kasih. Saya pulangkan majlis ini kepada pengacara. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagi pihak tetamu-tetamu HBI, saya ulang balik halaqah bicara intelek. Pembetulan. Saya merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada Amir halaqah kita pada kali ini dan juga pada Presiden UIM yang mengendalikan sesi pada pagi ini. Sebagai penghargaan, saya persilakan Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor selaku Presiden UIM untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada Amir halaqah kita. Dipersilakan Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abdul Rahman Arsyad. Terima kasih Tan Sri Presiden. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, Presiden UIM tadi, bahawa pada 14 November jam 10 pagi hingga 12 petang, 12 tengah hari lah, 12 tengah hari, akan ada satu program, the first UIM Wisdom Lecture Series ataupun UWISE, yang akan disampaikan oleh Profesor Tariq Ramadan. Wisdom in Islam, Steps and Goals di Cyberview Resort, Cyberjaya. Nanti kertas permakluman akan diedarkan di pintu masuk. Jemputlah untuk sama-sama menyertai program tersebut. Hadirin dan hadirat sekalian, saya bagi pihak UIM mengucapkan terima kasih sekali lagi di atas kehadiran di HBI pada kali ini, dan kita mengharapkan jemputan-jemputan seterusnya, harap dapat sama-sama berada di lain kali dalam program ini. Akhir sekali, saya ingin menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Amir halaqah kita pada pagi ini dan semua tetamu-tetamu HBI untuk hadir ke jamuan makan tengah hari yang disediakan di tingkat 3. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dr. Faiza daripada UiTM Shah Alam, Fakulti Pendidikan sebagai Timbalan Dekan Akademik. Komen saya untuk sesi bicara halakah intelek ini adalah sangat memberi pengetahuan mengenai bagaimana pendidikan di negara kita ini sebenarnya banyak kepincangan. Kita perlu mengatasi ataupun mengambil langkah untuk memperbetulkan kepincangan-kepincangan yang berlaku di dalam sistem pendidikan kita, kerana yang menjadi mangsa kebanyakannya adalah guru dan para pelajar. Jadi daripada bicara halakah intelek ini, dia sedikit sebanyak telah membuka minda para peserta supaya kami lebih memikirkan bagaimana untuk memperbaiki keadaan dan juga sistem pendidikan di Malaysia. Saya Hamid Mahmud daripada UPSI. Ceramah ini sangat baik. Dia memberi latar belakang tentang keadaan masyarakat dan masa depan negara ini dalam dunia pendidikan dan juga masa depan untuk kanak-kanak dan negara. Dengan cara Kasri Rahmat Ashad menyampaikan ceramah tadi, dia cuba melihat kepelbagaian kebolehan dan peringkat pelajar-pelajar kita di negara kita di pelbagai tempat yang berlainan. Jadi pendidikan harus sesuai dengan pelbagai bentuk, pelbagai cara dan juga pelbagai latar belakang itu demi menuju ke arah satu, iaitu pendidikan untuk negara. Saya Nurul Iman daripada Universiti Merdeka Sultan Idris dalam pengajian pendidikan awal kanak-kanak. Apa yang saya dapat daripada program ni, satunya percambahan fikiran lah, sebab dapat mendengar pendapat daripada pelbagai golongan, bukan saja daripada ketua pengarah dan sebagainya. Jadi kami dapat lihat di sini sebenarnya ramai yang ambil tahu ataupun ramai yang concern tentang pendidikan. Cuma mungkin kami sendiri tidak sedar. Namun pelbagai soalan dikemukakan walaupun tak terjawab, tapi nampak ada usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pendidikan. Jadi itu satu perkara yang sangat menggembirakan lah bagi kami selaku golongan bakal pendidik juga. Nama saya Profesor Datuk Dr. Abdul Rahim Selamat. Saya daripada International Institute for Management and Technology di Kuala Lumpur. Dan saya kebetulannya, saya salah seorang daripada penulis blueprint pendidikan, ahli panel yang menyediakan blueprint yang menjadi tajuk perbincangan pada hari inilah. Tapi sebenarnya tajuk ini terlalu luas. Saya cadangkan supaya dalam blueprint tu ada 11 anjakan. Jadi anjakan yang disebut tadi, equity, accessibility dengan quality itu anjakan satu. Jadi banyak lagi. Jadi walaupun demikian, dia sebagai satu pembuka jalan. Halakah ini pembuka jalan atau keseluruhan untuk sesi-sesi yang akan datang. Tapi berjaya sebagai pembuka jalan. Overview yang baik. Saya Sharifah Muslia Syed Mustafa dari Fakulti Pendidikan UiTM Shah Alam. Saya pun rasa bersyukurlah kerana dijemput mengikuti program ini, kerana ia memberi satu ruang pada kami sebagai pelaksana dalam bidang pendidikan untuk mengetahui isu-isu terkini, dan saya rasa program ini patut diteruskan dan sentiasa mengajak lebih ramai pengamal-pengamal pendidikan supaya kita dapat berpeluang untuk berbicara, berdebat tentang isu-isu, berkongsi ilmu kan. Jadi baguslah untuk kelangsungan pendidikan kita lah.